Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal-Ehwal Agama. Silakan Yang Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Saya ingin merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih di atas keprihatinan ahli-ahli yang berhormat yang telah membahaskan isu-isu di bawah Hal-Ehwal Agama bagi sesi penerangan Menteri berhubung isu GISBH. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini seramai 8 ahli yang berhormat yang telah membahaskan pelbagai isu yang berkaitan dengan Hal-Ehwal Agama, termasuklah yang berhormat Tumpat, Pokok Sena, Kotak Baru, Pasir Gudang, Pulai, Jelebu, Pasir Mas dan juga Bentong. Datuk Yang Dipertua, saya mulakan dengan cadangan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Tumpat, iaitu supaya ada kerjasama kajian berkaitan dengan ajaran sesat serta pemulihan akidah kanak-kanak GISBH ini dengan agensi agama. Saya menerima cadangan yang baik ini, dan untuk makluman Yang Berhormat Tumpat dan ahli Dewan juga, kita telah mewujudkan satu jawatankuasa khas yang terdiri daripada pakar akidah daripada universiti-universiti tempatan untuk membantu JAKIM dalam membangunkan modul pemulihan akidah yang khusus yang melibatkan kanak-kanak. Untuk makluman semua, setakat ini belum modul pemulihan akidah yang ada adalah melibatkan orang dewasa saja. Jadi dengan adanya jawatankuasa khas bersama dengan pakar-pakar daripada universiti ini, InsyaAllah kita akan bangunkan modul berkaitan dengan kanak-kanak. Seterusnya, Yang Berhormat Pokok Senior dia bertanya berkaitan dengan jawatankuasa muzakarah MKI atau yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Nur Radud. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, jawatankuasa muzakarah MKI ini telah bersidang pada 24 dan 26 September yang lepas, dan satu ketetapan pandangan atau hukum telah dicapai oleh jawatankuasa muzakarah MKI ini. Seterusnya, pengerusi MKI telah memberi perkenan agar pandangan hukum yang telah dipersetujui oleh jawatankuasa MKI ini untuk dibawa ke dalam mesyuarat Majlis Raja-Raja yang akan bersidang insya-Allah pada 23 dan 24 Oktober minggu depan insya-Allah. Jadi ada negeri-negeri yang seperti mana Yang Berhormat sebutkan tadi, macam Melaka, Selangor, Pahang dan juga Perlis telah membawa persoalan ini dalam jawatankuasa fatwa negeri-negeri. Maknanya sebelum menunggu perkenan daripada Majlis Raja, mereka telah bawa dalam jawatankuasa fatwa masing-masing, dan sebab itulah kita telah ada fatwa yang dikeluarkan di 4 negeri tersebut. Tetapi daripada sudut peranan yang dimainkan oleh jawatankuasa muzakarah MKI ini, seperti mana yang telah saya sebutkan tadi, satu pandangan hukum telah dicapai, cuma kita sedang menunggu Majlis Raja-Raja yang akan bersidang pada 23 dan 24 Oktober ini untuk mendapatkan perkenan. Jadi yang itu berkaitan dengan status jawatankuasa muzakarah MKI. Seterusnya, soalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Pasir Gudang berkaitan dengan status fatwa di wilayah persekutuan. Untuk makluman Yang Berhormat, insya-Allah pada 24 Oktober ini jawatankuasa fatwa wilayah persekutuan akan bersidang. Jawatankuasa fatwa ini bersidang di bawah Akta Pentadbiran 505 yang sedia ada.
Jadi proses untuk fatwa berkaitan dengan GISB ini akan dibawa oleh dalam jawatan kuasa fatwa ini yang bukan saja dikeluarkan oleh mufti wilayah tetapi ada ahli dalam jawatan kuasa fatwa tersebut. Dan jawatan kuasa fatwa ini akan melihat kepada kertas cadangan berkaitan dengan GISB ini, termasuklah juga dengan mengambil kira pandangan yang telah dicapai dalam jawatan kuasa muzakarah MKI dan juga fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh 4 buah negeri tersebut akan dipertimbangkan. Dan insya-Allah selepas daripada itu jawatan kuasa fatwa wilayah persekutuan akan capai pada satu ketetapan fatwa, dan fatwa berkaitan dengan GISB ini kemudiannya akan dibawa kepada Duli Yang Maha Mulia Tunku Agong untuk mendapatkan perkenan Tunku Agong. Yang itu proses yang insya-Allah yang akan berlaku pada 24 Oktober ini. Seterusnya saya rangkumkan persoalan yang ditimbulkan oleh Yang Berhormat Kota Baru dan juga Pulai serta Jelebu dan juga Bentong berkaitan dengan kelewatan tindakan yang diambil ke atas GISB ini. Seperti mana yang kita semua sedia maklum bahawa pendekatan yang diambil oleh pihak JAKIM dan juga Jabatan Agama Islam negeri-negeri termasuklah JAKIM di bahagian pendidikan kita ada memanggil pihak kepimpinan tertinggi GISB ini untuk bertanyakan persoalan berkaitan tentang amalan yang dilakukan oleh mereka berkaitan dengan aurat Muhammadiyah secara khususnya. Jadi dalam pertemuan dan yang dilakukan oleh pihak JAKIM dan saya percaya Jabatan Agama Islam negeri tertentu semasa memanggil kepimpinan GISB ini, kebanyakan daripada mereka ini telah menafikan tentang keterlibatan mereka dengan aurat Muhammadiyah ini. Maknanya ketika itu tidak ada satu bukti yang kukuh yang menunjukkan ada hubungan antara GISB, pengikut GISB ini dengan aurat Muhammadiyah yang telah diharamkan pada tahun 1994 tersebut. Hanyalah sekitar selepas daripada tindakan yang diambil oleh pihak polis PDRM dengan melakukan tangkapan dan juga siasatan serta buat raid ke premis yang diduduki oleh GISB ini, barulah pihak JAKIM telah memperolehi bukti dan juga dokumen yang boleh dikaitkan antara GISB ini dengan aurat Muhammadiyah. Jadi berdasarkan kepada maklumat dan dokumen serta bukti-bukti baru yang telah diperolehi, barulah perkara ini dapat jelas dan kemudian telah dibawa dalam jawatan kuasa muzakarah MKI yang saya sebutkan tadi pada 24 September untuk mendapatkan ketetapan ataupun pandangan hukum oleh jawatan kuasa muzakarah MKI. Dan berdasarkan kepada bukti-bukti tersebutlah telah digunakan oleh pihak yang saya sebutkan tadi oleh pihak JAKIM untuk dibawa kepada jawatan kuasa muzakarah MKI yang seterusnya telah mendapatkan satu ketetapan yang insya-Allah kita akan bawa ke Majlis Raja-Raja pada 23 dan 24 Oktober ini untuk mendapat perkenan Majlis Raja-Raja. Speaker, boleh saya dapat penjelasan daripada Yang Menteri? Yang Berhormat Jelebu, Peraturan 37.1B, Peraturan 37.2 terserah kepada Yang Berhormat Menteri. Jika waktu ini cukup, saya akan nasihat Menteri untuk menjawab soalan secara bertulis. Pulang Menteri. Boleh, Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Speaker. Yang Berhormat Menteri, cuma persoalan yang saya sebut tadi ialah kita dah kena pasti legasi. Legasi daripada Arkam sejak 30 tahun dulu, kemudian Rufaka, kemudian GISB. Kenapa legasi ini menubuhkan satu sistem dan model yang sama tetapi tak dapat dibau
oleh JAKIM dalam jangka masa terdekat sehingga benda tu dah jadi barah baru kita dapat tu. Itu yang persoalan yang saya sebut tadi. Kenapa kita tidak ada satu sistem untuk kita mengekang perkara ini daripada merebak lebih awal sebelum dia menjadi satu keadaan yang di luar kawalan. Terima kasih Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Jelbu. Terima kasih Datuk Indi Petua. Saya ingat sebab itulah pada kali ini Yang Berhormat kita mengambil pendekatan yang holistik. Sebab kalau kita lihat apa yang berlaku 30 tahun yang lepas, pendekatan kita lebih hanya tertumpu kepada persoalan akidah saja. Kita biarkan persoalan-persoalan perniagaan dan lain yang melibatkan JKM dan lain. Yang ini kita biarkan sangat. Jadi tumpuan tu hanya diberikan kepada persoalan akidah. Jadi kita harapkan Yang Berhormat Jelbu, insya-Allah dengan pendekatan pada kali ini kita cuba wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Kita buat apa yang terbaik dan dengan kerjasama yang antara pihak JAKIM, Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri dan juga JKM, Kementerian Pendidikan dan khususnya dengan Kementerian Dalam Negeri, kita harapkan perkara ini tidak akan timbul pada masa akan datang. Itu harapan dan itu yang kita buat. Termasuklah yang saya sebutkan di sini, pemulihan akidah yang kita berikan tumpuan pada anak-anak yang 500-600 orang ni, supaya mereka ini bila besarkan nanti, supaya mereka apa yang telah didoktrinkan kepada mereka ini akan dapat kita pastikan dibersihkan dan mereka ini akan diberikan kefahaman Islam berdasarkan Ahlussunnah wal Jamaah mengikut yang diamalkan negara kita, insya-Allah. Yang Berhormat Menteri sila gulung. Datuk Yang Dipertua, saya rasa itu antara perkara yang penting yang telah ditimbulkan oleh Yang Berhormat semua, dan saya sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih pada semua yang berhormat yang telah mengambil bahagian dan menanyakan soalan berkaitan dengan tindakan yang diambil oleh pihak Jabatan Perdana Menteri Hari Wal Agama. Terima kasih Datuk Yang Dipertua.